Orang mencari kesalahan orang itu berarti dia sudah terjangkit penyakit. Orang yang baik jangan mencari kesalahan orang. Carilah kesalahan diri Anda. Jangan menyalahkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore. Kali ini saya akan membawa anda explore ke kawasan makam-makam Diraja. Tuan, eksplorasi kita pada hari ini dibimbing oleh sahabat saya yang bernama Abang Mi. Saya panggil dekat dia Abang Mi lah. Jadi dia yang membimbing eksplorasi pada hari ini. Dan sebelum tu saya mohon ampun dan maaf andai ada bising dalam audio. Biasalah, rumah tepi jalan raya macam ni lah. Eksplorasi kita pada kali ni boleh kita bagikan menuju ke 3 atau ke 4 tempat, saya tak ingat. Dan setiap lokasi ni mempunyai makam diraja. Dan kawasan ataupun walaupun berbeza lokasi tetapi di dalam daerah yang sama, iaitu di daerah yang terdapat Istana Tunku Kudin ataupun orang serta rakyat dijuluki dengan Istana Raja Bersiung. Terima kasih kepada Abang Mi juga yang membimbing kita di dalam eksplorasi pada hari ini. Dan untuk lokasi takhir tu memang kami berdua tak pernah pergi, jadi memakan masa juga untuk kami nak cari lokasi yang tepat di mana makam tu. Dan alhamdulillah diizinkan Allah sampai juga kawasan makam tersebut yang berada di area tebing tebing sungai Bukit Pinang, Kedah. Dan kami sendiri pun yang bertahun-tahun hidup di kawasan ni tak pernah tahu wujudnya makam diraja dekat kawasan tersebut. Pastikan tuan-tuan tonton sampai habis eksplorasi pada kali ini supaya tuan-tuan tak terlepas part yang menarik. Memang boleh dikatakan kalau lokasi ni, lokasi yang terakhir tu memang agak mencabar sebab kawasan agak semok dan berhutan. Jadi memang agak meletihkan lah eksplorasi kat kawasan tu. Dan setiap makam yang kita pergi ni memang makam yang bersejarah dan mempunyai seni bina makam Aceh lah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam konten kita pada hari ni, tuan-tuan dan perempuan, seperti biasa mohon bantuan untuk share dulu, like, komen dan juga subscribe untuk kita sajikan lebih banyak konten yang menarik mengenai sejarah, seram dan sebagainya buat anda semua. Tanpa membuang masa, kita pun tak mau nak berletak panjang-panjang. Jom kita masuk ke dalam eksplorasi kita pada hari ini. Jadi lokasi yang pertama ini diberitahu oleh Bang Mi, diberi nama sebagai ataupun dijuluki sebagai Titi Jepun oleh penduduk-penduduk kawasan ni. Dikatakan mungkin sudah dibina sejak dari zaman Jepun, dan kawasan ni merupakan port memancing mereka lah pada satu ketika dahulu, dan sampai hari ini masih lagi menjadi port memancing. Jadi sejauh mana kebenaran mengenai Titi ini, wallahu alam. Seperti yang diberitakan, cerita ini hanya berdasarkan dari mulut ke mulut. Dan setiap kawasan yang kita explore hari ini merupakan satu daerah ataupun satu kawasan yang berdekatan dengan Istana Tunku Kudin. Jadi Titi ni pun berdekatan juga dengan kawasan Istana Tunku Kudin. Titi ni ya, Mi? Ya, Titi.
Tinggi yo tu. Tinggi yo. Boleh tu. Buat jam ni. Jadi sungai ini merupakan kawasan sungai yang terletak berhadapan dengan Istana Tengku Kudin lah. Menurut cerita dari eksplorasi sebelum ni, dikatakan sungai ini pernah menjadi tempat raja bermandi-manda pada satu ketika dahulu. Dia pusing kot tu. Dia dah start benar ni. Dia dah start. Ada mana? Oh, Ada lempang tu. oh muka dah. Oh, ada villa tu. Tak ada orang duduk kan? Tak ada orang duduk kan? Minyak. Dia ada satu tulisan tu, dia tulis time. Padam aku. Tahu orang ni. Tak tahu. Boleh jikit Penang tu. Ada sedikit dia. Jadi Boleh jadi ya. Biar orang kata ni titik Jepun lah. Dan nak makan tak tahu. paling tah main kat kawasan ni tu. Dia orang tua lah kata ni titik Jepun. Tahu. Dia ada tulis ni, dia ada batu putih. Orang belah tu dah. Tahu. Tinggi tu. Kalau ayak pasang sampai sini tu. Oh, duduk. Duduk dengan bawah tu. Oh ni sini. Duduk di tengah tu. Mantap tebah tu. Tahu. Titik Jepun. Dulu mengarah buku dulu. Jadi kami menuju ke lokasi yang kedua ni. Dipercayai ada sebuah telaga dan juga makam lama. Telaga tersebut dikatakan merupakan milik telaga sejak zaman Raja Besiung, dan juga kawasan ni tak jauh juga daripada kawasan Istana Tengku Kudin. Hanya berjarak rasa tak sampai 1 kilometer lah daripada Istana Tengku Kudin tu. Yang pernah berlaku pemancingan kepala pada zaman Raja Besiung tu, dan dikatakan kepala tu dilempar semua ke dalam telaga ni. Tapi tak pasti ni telaga ke apa. Kita pergi dekat, kita rekod tengok lah dekat benda yang mampu kan. Tapi kalau tengok dari luar memang untuk macam telaga kan. Sebab dia membulat telaga kan. Telaga ni daripada tahu tu tak? Mereka kata tepi istana. Mungkin depan pada istana lah, tapi duduk belah tepi. Oh ni kubur lama ni. Telaga kan. Sebab hari tu kita pergi cari dekat kawasan istana tu, yang jaga kawasan tu pun info memang tak ada sebarang telaga dekat kawasan istana tu. Jadi maknanya ni lah telaga dia. Kena lajak depan sikit daripada kawasan istana tu, baru boleh jumpa dia duduk dalam kawasan tanah perkuburan. Ni satu lagi.
Tapi tak pasti ni benda apa. Macam bentuk makam buat tu. Wallahualam. Makam maksudnya ni. Memang dia gunakan batu-batu yang lama. Asal makam. Ni makam ni. Tu duk pelik tadi apa benar. Dia kalau makam tinggi ni maknanya raja kan. Makam ni. Dia hampir berapa lapis tu kepuk dah. 3. Dalam mak logak tu mi kau tekan buih. Ya, tak dalam. Makam tu. Bismillah. Kita tak tulis sejarah pun. Tak ada. Sebab dia cerita mulut ke mulut kan. Dia kalau orang buat kajian orang tahu depa alat lengkap. Dari segi seni bina apa semua depa boleh tahu. Jadi asalnya tuan-tuan betul ya ni. Telaga. Tetapi yang dikatakan ada kaitan dengan Raja Bersium tu wallahualam hanya sekadar cerita mulut ke mulut saja. Agak luas telaga ni. Dah tekan buih pun. Kalau kita tengok dulu mungkin ada dalam. Tapi dah 5 mah usia. Lama kelamaan tertimbun tanah lah. Memang boleh nampak kat sini dia binaan batu-batu lama. Kami menuju ke lokasi yang ketiga yang juga ada berdekatan dalam daerah Istana Tengku Kudin. Makam ni dipercayai milik anak anda kepada Tok Pasai. Makam Tok Pasai ni terletak di Kuala Kedah. Dikatakan pada masa ni anak Tok Pasai ni berkahwin dengan Raja Kedah. Dan mereka ni dikatakan daripada Aceh lah. Tok Jami binti almarhum Raja Bendahara Pasai. Tu ya Tok Pasai? Raja Bendahara Raja Bendahara punya makam dia kat sini. Makam ni dikatakan ada kaitan dengan Tok Pasai yang dimakamkan berdekatan dengan Kuala Kedah ataupun Titi yang bernama Tok Pasai tu. Kalau anda akan pergi ke Langkawi tak silap, kawasan makam Tok Pasai ada di dalam kawasan parking nak ke JT lah, dalam kawasan JT nak ke Langkawi. Jadi makam ni dikatakan makam milik puteri Tok Pasai yang berkahwin dengan Raja Kedah pada masa tu. Dan dia dimakamkan di sini wallahualam. Sebab itu mereka kata belah jitra. Tak tahu kata tadi ni. Jadi sekarang kami menuju ke lokasi yang keempat di mana dipercayai terletak juga makam diraja, iaitu di kawasan Bukit Pinang, berada di tebing sungai Bukit Pinang. Makam raja ni tak pasti, hanya sekadar melalui cerita rakyat, tapi tak diterokai makam ini dan terbiar di dalam kawasan hutan dan menunggu masa hilang batu nisannya rebah ke bumi. Di kawasan makam diraja di sini yang memang tak dibangunkan ataupun tak diselenggara lah. Tapi tak pasti, banyak juga versi cerita mengenai makam diraja ni. Ni kena kami masuk melalui tapak kontrak dan alhamdulillah diberi kebenaran. Ni kunci pun mereka serah lah untuk kami buka pagar belakang ni untuk menuju tengok. Tak silap makam tu terletak di bawah pokok buluh ni. Boleh? Tak elan. Jadi tuan-tuan, kita cuba cari tengok
jumpa ataupun tidak makam tersebut, ataupun dah dinaiki semua samun. Macam tak ada harapan lah Mami. Asal sini ni Kuat Beluh. Bak makam tu duduk betul-betul Kuat Beluh. Tak ada harapan je orang ni. Tu betul. Tu dia ni konkret ni dalam video tu. Ni dia duduk dalam ni makam ni. Ada macam mana nak pergi. Tu kata nak masuk belakang rumah kawan. Ya. Jadi tuan-tuan, tu dia. Kita ambil risiko jugalah. Meredah semua. Semata-mata nak mencari bukti yang pernah ada makam dekat kawasan ni. Dan alhamdulillah jumpalah satu. Bismillah. Ni dia lah, makam yang pertama. Boleh kita tengok kat sini batu nisan Aceh. Ni batu jantan. Ni yang dikatakan milik, kalau dari segi versi cerita katanya milik Sultan ataupun Raja Sulaiman. Katanya Raja Sulaiman ayah kepada Raja Besiung. Dari segi cerita rakyat lah, wallahualam. Tapi yang pastinya selalunya kalau batu nisan Aceh ni memang batu nisan kerabat dia raja pada zaman dulu lah. Makam Per Abu, iaitu ayahanda kepada Raja Sulaiman, Raja Besiung, ataupun Raja Sulaiman Ligor Singgora. Raja Per Abu ni adalah anak yang kedua daripada Sultan Mahmud Shah, iaitu abang kepada Narai ataupun Tun Sa'ban ataupun Sultan Fakultas Alam Aceh. Untuk kami tebah, cuma kita boleh rakam yang luar-luar ni. Ni pun seperti yang anda boleh tengok patuh. Bismillah. Ya, tu nisan Aceh. Kalau tak silap ni batu macam ni apa panggil batu nisan betina. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh cabut. Ni dia patah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak boleh naik. Apa pasal? Biar. Jadi tuan-tuan, ni merupakan persinggahan makam. Mungkin makam terakhir kita untuk eksplorasi hari ni. Ni hutan yang kami masuk tadi. Makam ni dekat dalam ni. Memang agak dalam lah, tapi sayang tak dijaga kan. Dia punya nisan tu masih kukuh sampai ke hari ni. Cuma ada yang patah tadi, tapi yang lain dah tak nampak dah sebab semua. Tapi sebab kami tak bawa peralatan. Kalau bawa peralatan mungkin kita akan tebah bagi cerah balik supaya nampak makam-makam yang lain. Tapi kat sini mungkin kita akan sertakan sekali video yang asal yang ada orang rakam semasa kawasan ni masih cerah lagi lah. Tuan-tuan, setakat itu sajalah yang kita mampu sajikan buat anda pada hari ini di dalam konten pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Terima kasih kerana sudi tengok video ni daripada awal sampai habis. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tuan-tuan, kita berjumpa lagi di dalam konten yang seterusnya. Anda yang masih ada umur yang panjang dan juga masa yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.